Dalam video ni kita akan sambung lagi berkenaan dengan topik kematian bintang. Okey, jadi apa yang berlaku ketika sesuatu bintang itu dia mati? Yang sebelum ni kita lihat macam mana dia lahir, dan bila dia lahir, selepas dia menjadi sebuah bintang, dia akan ada masa yang lama lah. Biasanya bintang ini macam matahari, dia hidup sekitar 10 bilion tahun antara lahir dengan kematian. Okey, dan bintang ada yang sekejap saja, terutamanya bintang yang besar dia cepat mati, dan juga bintang yang kecil dia lambat mati. Okey, jadi kalau matahari sekitar 10 bilion tahun kehidupan, jadi daripada lahir sehinggalah jadi matahari adalah sekitar ratusan juta tahun. Lepas tu dia hidup sebagai bintang selama 10 bilion tahun. Jadi apa yang berlaku selepas 10 bilion tahun? Okey, apa yang berlaku apabila matahari mati? Jadi kematian bintang ini bila dia dah habis segala minyak dia ataupun dia punya bahan-bahan bakar dia, iaitu hidrogen, untuk bergabung jadi helium. Jadi bintang itu dia akan menjadi semakin besar. Okey, bintang itu dia akan menjadi semakin besar disebabkan oleh tekanan yang menolak permukaan dia keluar. Jadi selepas dia kehabisan minyak dan juga membesar, matahari, okey, matahari kita jangka dia akan membesar, yang mana permukaan dia, kalau kita lihat hari ini dekat langit, matahari itu kecil sajalah dekat langit, tapi bila dia mati, kita jangka dia akan semakin membesar sehinggalah dia punya permukaan matahari tersebut mencapai ataupun mencecah bumi. Okey, cuma dia punya suhu dia tidaklah setinggi 5,000, dia mungkin akan berkurang dengan lebih banyak lah. Okey, sebagai contoh, bintang yang sedang mati adalah Betelgeuse yang kita lihat dalam Buruj Orion. Okey, dalam Buruj Orion tu kita nampaklah yang warna merah di atas tu dia adalah Betelgeuse. Okey, jadi matahari dia akan membesar. Jadi bintang-bintang lain pun samalah. Betelgeuse tu dia adalah contoh bintang yang sedang mati. Jadi dia semakin besar. Baik. Jadi semakin berat sebuah bintang, semakin besar saiznya ketika kehabisan minyak. Contoh kalau matahari, dia punya saiz dia bila dia membesar, maksimumnya kita jangka mungkin sekitar sampai orbit bumi sahaja. Tapi untuk bintang yang lebih besar, sebagai contoh Betelgeuse, dia punya saiz dia itu lebih besar lagi daripada matahari ketika dia nak mati. Okey, sebagai contoh Betelgeuse ini, tak salah saya dia punya anggaran saiznya adalah sekitar orbit Mushtari. Okey, jadi dia sangat-sangat besar berbanding dengan matahari lah. Okey, jadi lagi besar sesebuah bintang, lagi besarlah saiz dia ketika dia nak mati, dan juga lagi kecil, maka lagi kecil saiznya ketika dia mati. Okey, jadi contohnya saiz Betelgeuse bersamaan dengan saiz orbit Mushtari. Berbanding dengan matahari, macam saya sebut tadi, matahari dia adalah sekitar saiz orbit bumi sahaja. Baik, jadi selepas itu apa yang akan berlaku? Baik, untuk bintang kita perlu ingat dua benda yang mudahnya, iaitu bahagian luarnya akan membesar, tetapi bahagian terasnya itu yang dekat dalam yang saya sebut 15 juta darjah Celsius tu dia akan semakin mampat. Okay, kerana kurangnya tekanan yang menolak keluar, jadi dia semakin mampat, semakin kecil. Maka akan berlaku dia akan menghasilkan mayat bintang. Jadi bagi bintang yang saiz macam matahari, ia akan terus membesar. Dekat bahagian luar dia itu, permukaan dia akan besar, tetapi teras dia akan semakin kecil. Okay, dia ada perbezaan antara dua benda itu. Luarnya semakin besar, dalamnya semakin kecil. Jadi dekat bahagian luar itu dia akan membesar sehinggalah dia melepaskan segala lapisan-lapisan luarnya itu, menghasilkan nebula planet ataupun dalam bahasa Inggeris planetary nebula. Jadi mungkin kita pernah dengar istilah planetary nebula. Jawapannya adalah planetary nebula itu sebenarnya bukan berkaitan planet, okay, tetapi dia berkenaan dengan kematian bintang. Apabila bintang melepaskan dia punya permukaan luaran dia itu, menghasilkan planetary nebula seperti yang kita lihat pada gambar rajah inilah. Okay, kalau kita perhatikan, saya gunakan mouse ini, kalau nampak dekat bahagian luar itu kita nampak dia berwarna merah. Okey, warna merah ini dia adalah asalnya satu bintang, tetapi dia mengembang dan menghasilkan bentuk seperti inilah. Kalau kita lihat, dia seolah-olah seperti berbentuk sfera asalnya. Okey, kita nampak dia macam sengit sikit, tapi asalnya itu dia adalah sfera. Okey, kita boleh nampak, kita boleh agak bahawa asalnya daripada sfera, kemudian dia mengembang. Jadi dia asalnya adalah bintang, mengembang, dia mati, maka dia akan menghasilkan image yang seperti ini, yang cantik seperti ini. Jadi ini yang kita namakan sebagai planetary nebula. Dan kalau yang kita lihat ini, nebula planet ini, dia adalah debu gas daripada bintang sebelumnya. Jadi permukaan itu bila dia mengembang, dia akan tinggal debu dan gas sajalah daripada permukaan dia, dan ia akan menjadi tempat lahirnya bintang baru. Okey, ingat yang sebelum ni saya sebut bintang lahir daripada nebula. Dan nebula ini datangnya daripada mana? Jawapannya adalah dia datang daripada bintang yang sebelumnya, yang telah mati. Okay, jadi bila bintang itu mati, dia akan menghasilkan nebula,
dan nebula itu akan recycle balik untuk menjadi bintang yang baru. Jadi kitaran ini dia akan berterusan lah. Dan teras tadi, ingat kita ada dua benda, satu bahagian luar, satu lagi teras dia. Okey, permukaan dan teras. Jadi apa yang berlaku dekat teras, kalau matahari, apa yang berlaku adalah teras matahari itu dia akan membentuk kerdil putih, ataupun kadang-kadang ada banyaklah buku yang menggunakan istilah bintang kerdil putih ataupun white dwarf star. Cuma istilah itu dia kurang tepat sikit kerana kita dah sebut bintang adalah objek yang menghasilkan pelakuran nuklear, tapi untuk kerdil putih ataupun white dwarf dia tidak menghasilkan pelakuran nuklear. Jadi saiz matahari teras dia itu ketika dia mati adalah anggarannya lebih kurang saiz bumi lah. Okey, lebih kurang saiz sama dengan bumi. Ini untuk kerdil putih. Okey, jadi kita akan lihat untuk video seterusnya berkenaan dengan kematian bintang untuk bintang yang lebih besar daripada matahari. Jadi setakat itu sajalah untuk video ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kalau belum subscribe, jemput subscribe lah. Okey, dan like video ini. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.